Okey, salam sejahtera dan salam hormat kepada semua peserta kami hari ini dan selamat datang ke Law Awareness Weeks at CDC 2023. Sesi webinar ini adalah salah satu sesi Law Awareness Weeks at CDC 2023 dan ini adalah inisiatif gabungan Pro Bono SG ke-55 Community Development Council CDC, National University of Singapore, Faculty of Law, Singapore University of Social Sciences School of Law, Singapore Management University School of Law, Singapore Corporate Council Association Pro Bono Chapter dan Singapore Association of Social Workers yang disokongi oleh People's Association. Nama saya Amira Budiano dan malam ini saya akan bertugas sebagai pengacara bagi webinar ini. Topik webinar kita hari ini berjudul Perceraian di Mahkamah Syariah dan hal berkaitan dengannya. Jadi pertama sekali sebelum kita bermula, saya akan bacakan beberapa peraturan dan informasi penting yang harus kita pertimbangkan dahulu. Hari ini kita akan menggunakan Pigeonhole Live untuk segmen soalan jawab. Anda boleh hantarkan soalan-soalan sepanjang webinar ini dan juga undi naik iaitu upvote apapun soalan yang menarik bagi anda. Jika anda ada telefon bimbit ataupun tablet bersama anda sekarang, silakan lancar pelayar web dan lungsuri www.pigeonhole.at. Kemudian masukkan kunci passcode iaitu Law CDC 2309. Okey, itu semua uppercase LAW CDC seperti tertera di skrin. Ataupun anda juga boleh tekan link yang dikongsi di fungsi chat untuk lungsuri Pigeonhole Live di peranti anda. Kalaulah anda sedang menonton webinar ini di desktop maupun laptop, anda pasti akan telah pun menerima undangan untuk melancarkan Pigeonhole. Dan juga sila ambil perhatian bahawa perbincangan hari ini bukanlah bertujuan untuk menggantikan nasihat undang-undang profesional. Kalau anda perlukan nasihat yang spesifik, sila berunding dengan peguam anda. Dengan itu, saya ingin menemukan panelis-panelis kita untuk malam ini dan nak cakap sikit tentang mereka. Mereka adalah Tuan Ahmad Nizam Abbas. Terima kasih. Dan Puan Mumtaz Saida Terima Kamarudin. kasih. Jadi, Ahmad Nizam Abbas atau lebih dikenali sebagai Nizam dibenarkan masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Agung Singapura pada Januari 1994. Pada 2013, beliau memperolehi Master of Laws dalam Undang-Undang Islam dan Kewangan dari Singapore Management University. Beliau adalah pengasas dan pengarah urusan Crescent Law Chambers. Nizam telah pun menerbitkan beberapa artikel tentang undang-undang Muslim di Singapura, terlebih lagi isu-isu jurisdiksional antara mahkamah-mahkamah sivil iaitu Family Justice Court dan Mahkamah Syariah. Pada Oktober 2022, sebuah buku yang ditulis bersama berjudul Muslim Family Law in Singapore yang diterbitkan oleh Academy Publishing telah dilancarkan oleh seorang hakim mahkamah tinggi. Beliau juga adalah pencipta bersama modul kelas tentang hukum keluarga Muslim di Singapore University of Social Sciences dan telah membentangkan topik-topik berkaitan di beberapa persidangan yang dianjurkan oleh National University of Singapore dan juga Singapore Management University. Jadi selamat datang Tuan Nizam sekali lagi. Terima kasih lagi. Sekarang Mumtaz pula. Mumtaz mencapai lulusan dari SUSS dalam bidang kerja sosial pada 2012. Beliau telah memulakan kerjaya beliau di Pusat Khidmat Keluarga PPIS Daerah Timur sebelum menyandang peranan beliau sekarang sebagai seorang pekerja sosial kanan di Pusat Sokongan Keluarga PPIS As-Salam. Tanggungjawab utama beliau termasuk menyokong keluarga-keluarga dan anak-anak mereka dalam mengharungi cabaran perceraian dan ini merangkumi khidmat, kaunseling dan program-program berkumpulan. Mumtaz percaya bahawa keluarga-keluarga ini adalah pakar utama dalam kehidupan mereka dan beliau berpegang teguh kepada pentingnya kolaborasi dengan keluarga-keluarga ini dalam memperkasakan kekuatan mereka yang sedia ada. Jadi terima kasih kepada kamu berdua kerana hadir hari ini. Untuk membuka topik hari ini, saya
nak cakap sikit dululah. Jadi sebelum kita mula berunding dan berbicara pasal topik yang sangat menarik dan relevan ini, sebagai pengacara, saya nak kata sepatah dua kata tentang apa yang kita akan bicarakan dan apa pula yang kita tak akan sentuh. Mungkin ada beberapa dari kamu yang sedang berfikir untuk memulakan proses perceraian. Anda mungkin berasa sesat atau bingung ataupun kecewa dan juga hampa. Saya memang betul-betul faham kalaulah ada di antara kamu yang hadir hari ini kerana ingin mendapatkan jawapan atau nak meluahkan maklum balas dan perasaan tentang proses perceraian anda sendiri. Baru-baru ini saya sendiri juga menjalani proses yang sama dan memanglah ada beberapa aspek tentang proses di Mahkamah Syariah yang mungkin rumit dan tidak terlalu Senang. senanglah untuk kita untuk mempertikaikan untuk kita go through semua. Jadi tujuan webinar ini adalah untuk semua para peserta kita untuk mengenali lagi tentang perceraian di Mahkamah Syariah di Singapura terutama sekali. Dan yang saya harus mengaku mungkin beza sikit dengan proses dan undang-undang di negeri lain. Tapi kita cuma akan menyentuh dari segi hukum-hukum negeri Singapura dan juga dari segi emosi dan kesihatan diri apabila kita kita melalui proses pencarian ini yang agak rumit. Jadi dari itu agenda kita hari ini ialah pertama sekali kita nak cakap pasal perceraian syariah di Singapura dan kenali lagi proses mahkamah. Lepas tu kita akan kongsi sikit pasal tip untuk mengatasi cabaran-cabaran bila mengalami proses tersebut. Kemudian kita akan berbual pasal cara kita nak menjaga kesihatan dan kesejahteraan anda serta orang-orang lain di sekeliling anda seperti mungkin anak anda. Jadi untuk webinar ini kita mungkin akan menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Inggeris dahulu tapi lepas tu saya akan cubalah nak memberikan terjemahan dan memperkenalkan dalam bahasa Melayu. Okey, dengan itu marilah kita bermula, okey? Jadi walaupun hari ini kita tak akan memberikan kuliah, tapi sesi ini mestilah tak sempurna tanpa sedikit penjelasan tentang proses perceraian dengan umum. Jadi Pak ni nak kena tanya Nizam pula lah, nak kena minta tolong. Okey, boleh tak berikan sikit penjelasan tentang proses perceraian dalam masa 10-15 minit ni? Okey, saya akan cubalah. Terima kasih. Untuk saya buat demikian dalam masa 10 minit mungkin susah pasal perjalanan atau proses penceraian ni mungkin ambil masa yang panjang. Tapi seperti apa Amira mengatakan tadi, proses ni mungkin membuat seseorang itu sesat atau bingung. Tadi Amira mengatakan kalau tidak ada pengalaman. Tapi jangan worry sangatlah pasal memang maklumat ada di luar. Kamu harus mula dari membaca maklumat dari laman internet Mahkamah Syariah lah. Ada banyak dia punya step-step, dia punya proses yang kita boleh ambil dari sana. Okey. Tapi apa saya akan buat ialah untuk membezakan ialah dua. Satu ialah proses sebelum kes dimulakan di Mahkamah Syariah dan yang kedua ya apabila dah masuk dalam mahkamah lah. Okey. Dan overall saya boleh mengatakan yang ada 4 fasa lah di sini. Fasa pertama ialah sebenarnya untuk menghantar borang pendaftaran atau registration form. Okay? Sebelum akhir tahun lepas, kamu mesti download form ini dari website atau laman internet Mahkamah Syariah. Lepas tu post atau pergi sendiri ke Mahkamah Syariah untuk memberi borang pendaftaran ini. Tapi sekarang ni semuanya online. Okay? Now, nanti yang fasa kedua saya akan bual pasal program kaunseling perkahwinan. Fasa ketiga macam mana nak memfailkan saman pemula atau originating summons, dan yang keempat pengantaraan atau mediation. Jadi saya balik semula kepada mengisi borang pendaftaran ini. Ini sebenarnya satu proses yang amat penting. Okay, dalam borang ini ada banyak soalan. Saya tak boleh ingatlah, Mumtaz, mungkin 60 ke 7 soalan. Dan banyak soalan ni sebenarnya mungkin ada sikit yang intim juga. Tetapi ia perlu kerana jawapan yang kamu beri, anda beri dalam borang ini, ia untuk menolong pihak kaunselor untuk dalam proses kaunseling
iaitu yang step kedua. Okay? Dan untuk background, dalam semasa kamu menghantar borang ini, kamu mesti juga menghantar sijil perkahwinan, sijil lahir anak-anak. Ini semua adalah dokumen-dokumen yang relevan dan penting. Okay? Dan ini warning kalau dokumen tidak lengkap, kena reject lepas tu start lah mula. Jadi kena buat persiapan lah. Okay. Dan sekarang ini kerana dia online, kamu boleh sebenarnya memilih satu daripada 3 agensi yang tertera di dalam dalaman tersebut. Dulu tunggu je lah sampai dapat surat oleh Mahkamah Syariah. Sekarang dah boleh pilih. Dan tapi biasanya orang pilih yang agensi yang dekat dengan dekat dengan rumah lah, mengikut postcode. Okay. Jadi sekarang kita pergi kepada fasa kedua, iaitu di kaunseling. Apa akan berlaku di kaunseling? Anda dan pasangan anda akan dikehendaki attend kaunseling ini, dan di dalam kaunseling ini biasanya apa yang akan jadi ialah kaunselor akan mendengar kenapa nak cerai, atau boleh tak reconcile atau baik semula. Okey, dengar. Dan juga dalam perbincangan ini mungkin tajuk-tajuk lain yang akan didiscuss ialah seperti parenting, macam mana nak jaga anak, dan mungkin sedikit pasal rumah. Dan biasanya lah kalau pihak di akhir sesi itu mengatakan bahawa saya dah tak nak lagi lah. Saya dah make up my mind lah. 100%, 100% memang saya nak teruskan. Biasanya kaunseling tu akan habis pada satu sesi sahaja. Tetapi kalau para kaunselor tu rasa mungkin ada harapan sikit bahawa bolehlah sebenarnya perkahwinan ni boleh diselamatkan, dia akan menasihati kedua-dua pihak nak cuba lagi, nak teruskan lagi sesi kedua, ketiga. Dan saya menggalakkan kamu kalau dalam proses ni cakap yes. Pasal adalah kalau ada peluang untuk seseorang expert, pakar, kaunselor untuk menolong, ambil pertolongan itu. It doesn't matter kalau ada anak ke tak ada anak, just try. Okay? Dan lepas tu kalau dah cuba dan betul-betul memang nak teruskan lagi dengan perceraian itu, permohonan perceraian itu, okay, then para kaunselor itu akan memberilah satu dokumen, iaitu satu sertifikat dia macam pass exam, tapi sertifikat completion lah, di mana dikatakan yang kamu sudah menghadiri sesi kaunseling dan boleh teruskan untuk fasa ketiga, iaitu menfailkan kes di mahkamah. Okay? Tapi anda diberi hanya 6 bulan untuk membuat demikian. Jadi dalam 6 bulan ni banyak yang mesti dilakukan. Persiapan, ambillah dokumen dari HDB, iaitu Standard Inquiry Form. Pergi ke HDB untuk tanya apakah yang akan berlaku selepas perceraian, iaitu boleh tak saya simpan rumah ni, iaitu boleh tak suami saya transfer rumah itu kepada saya. Pasal HDB ni banyak dia punya peraturan, dia punya eligibility rules banyak. Okay? Jadi lebih baik jangan tanya kawan, tanya HDB sendiri. Okay? Lepas tu CPF statement banyak-banyak. Okay? Then berkenaan dengan anak, okay, siapkan parenting plan. Okay? Ada satu borang boleh di-download daripada website, di mana okay, siapa nak jaga anak, bagaimana, okay, dari pukul berapa ke berapa, siapa yang jaga anak tu, selepas after school, siapa yang jaga anak tu, semua ada. Borang tu panjang jugalah. Okay? Jadi banyak persiapannya. Ini bukan masa saya rasa saya nak cerai, okeylah, saya go ahead aja lah, pergi mahkamah. Pasal borang yang kamu atau anda mengisikan, iaitu case statement. Ini adalah dokumen yang mahkamah akan menggunakan di hari perbicaraan, the hearing, untuk melihat apa yang sebenarnya sebab-sebab atau grounds of divorce. Kenapa kamu meminta divorce, dan mahkamah mesti ikut hukum. Because dari segi hukum, right? Adakah kamu punya sebab-sebab mengikut hukum? Jangan saya mahu cerai kerana saya punya husband dah tak handsome okay? Tak boleh. Pasal tu tak dalam hukum. Tapi kalau suami telah mencederakan isteri,
dia dah lari tak balik berapa bulan, dia dah 4, 5 bulan, 6 bulan dia tak balik. Tu adalah dalam hukum. Jadi mahkamah mesti mengikut hukum. Jadi mahkamah akan baca dengan teliti. Dan kamu mesti siapkan bukti. Jangan cakap aja di mahkamah, mesti siapkan dokumen-dokumen. Okey, macam kalau nak lawan pasal anak okey, adalah yang tunjukkan yang kamu lah yang bawa anak pergi hospital, klinik, check up atau parent teacher conference itu penting. Sports day, kamu yang pergi lari kat anak punya hari hari anak sukan anak. Okay. Then selepas kalau mahkamah dah proses permintaan kamu, mahkamah akan the next step ialah fasa keempat ialah hari pengantaraan, iaitu bahasa English ialah mediation. Okey, ni akan mungkin dalam masa 3 bulan lah selepas hari yang kamu punya permohonan tu diproses. Okey, now hari perbicaraan amat penting. Kenapa? Pada hari itu, right? Kalau kamu dengan pasangan kamu, okey, dapat menyelesaikan kes, okey, dengan baik, maknanya setuju berapa nak bayar isteri nafkah iddah, berapa nak bayar isteri muta'ah. Okey, bagaimana nak membagikan rumah, okey, 50-50 atau nak berikan rumah kepada isteri atau nak berikan rumah kepada suami, atau kalau ada dua rumah, you take one house, I take one house. Okey, itu possible juga sekarang banyak yang Kalau ada 2 rumah lah. yes, okeylah. Dan yang paling penting anak. Kalau ada persetujuan tentang anak, siapa yang nak jadi dia punya the main caregiver, yang care and control dengan kalau yang tak dapat care and control, bagaimana akses? Okay, is it hari Sabtu, hari Jumaat, is it overnight, tak overnight, school holiday macam mana, public holiday macam ni, Deepavali nak datang 12 hari bulan. Siapa yang nak akan jaga atau dapat bawa anak tu keluar. Jadi kalau semua dapat dua-dua pihak dapat setuju semua-semua isu ini, okey, pengantara akan siapkan satu persetujuan bertulis dan dua-dua sign. Kalau you ada lawyer, okey, then you boleh minta nasihat on the spot dengan lawyer, bilang okey, boleh tak saya sign? Patutlah. Okey, sign. Hari tu juga, okey, pengantara akan cari ada tak presiden atau hakim di mahkamah yang available atau jam pukul berapa. Hari tu juga kamu boleh dibawa ke hadapan hakim atau presiden, dan hakim akan tanya, okey, dah confirm ini betul-betul, tak ada orang paksa, betul okey, kalau dua-dua confirm, mahkamah akan mengesahkan persetujuan itu dan mengisu satu consent order. Okey, dan dengan itu kes habis, tutup. Dengan hari tu, okeylah, dia tunggu berapa minggu untuk ambil order of court, untuk pergi parenting punya talk, untuk dapatkan dia punya sijil. Tapi perlawanan tu dah habis. Game over. Okay? Tapi kalau pada hari pengantaran atau hari mediation itu tidak boleh selesaikan. Mungkin isteri minta $5 sehari sebagai muta'ah. Suami cakap mati-mati tak nak, $4. Pasal $1 pun tak boleh setuju. Banyak tau kes macam gini. Okay, atau rumah. Suami cakap saya kasih 50%. Isteri cakap tak nak, saya mahu 51%. Pasal 1% pun tak boleh setuju. Jadi pun tak ada consent order. Then kalau tak ada consent, then terpaksalah kes itu lanjut kepada the next stage. Fasa yang lain iaitu pre-trial conference, okay? Dan atau rundingan bicara, dan pada hari itu you appear depan registrar dan diberi arahan, okay, bila nak file affidavit, bila nak file dokumen ini, okay, kalau tak, then tetapkan hari bicara. Dan selepas itu semua dokumen dah masuk, barulah datang untuk hari bicara. Kalau boleh settle pada hari itu, bagus juga, hari bicara boleh settle. Tapi kalau tak boleh, terpaksa lawan. Berguam pun patut buat submission, argue, okay, debate lah dalam mahkamah, dan hakim yang akan buat keputusan. Okay. Jadi itu dia adalah dalam 10 minit lah perjalanan di mahkamah. Okeylah. Dalam ringkas lah, itulah dia punya proses perceraian mahkamah. Okey. Jadi Mumtaz, saya nak tanya awak pula untuk berikan pembutiran lagi pasal marriage counselling program, iaitu program kaunseling perkahwinan.
tadi Nizam dah sentuh sikit lah, tapi nak tanya lagi kalau boleh kasih kita lagi detail macam apa yang kita harus tulis kat dalam borang tu, apa yang harus kita bincangkan di kaunseling. Kalau kita tak nak berbual pasal tu, boleh ke tak? Okay. So tadi apa saya nak ketengahkan di sini bahawa pusat kami pula kita tidak mengendalikan kes-kes under the marital counselling program, tetapi ada tempat-tempat lain yang mengendalikan kes-kes begini seperti sisters agency kami, sama ada SIM Academy ataupun Vista Sakinah. Dan kita juga ada 3 tempat lain yang menawarkan khidmat ini. Contohnya lah Reach Community Services, Darul Akam dan juga Upkim. So kalau saya nak tambah apa tadi Cik Nizam katakan, Teruskan. counselling program ni kirakan matlamatnya ada 2 lah. Very important objektif. So pertama sekali ialah kita nak sediakan ruang yang selamat lah. Wadah yang selamat untuk kedua-dua pihak ini untuk berbincang apa-apa saja tentang perkahwinan mereka. Okay. Dan kedua kita juga nak berikan mereka masa untuk fikir sama ada ini betul-betul ke keputusan yang nak dibuat. Kita juga tak nak mereka macam terburu-buru lah bila nak buat keputusan. Pasal bila marah kan, semua boleh jadi macam tiba-tiba nak cerai. So we don't want that to happen, you see. Right? And dari segi structure counselling program ini pula terbagi pada 2. So kita selalunya dalam sesi counselling kita jumpa 2 sekali dalam satu sesi. Tapi ada instances di mana kita jumpa diorang individually. Contohnya mungkin ada kerisauan ataupun isu-isu keselamatan. Kita juga akan jumpa anak-anak mereka sekurang-kurangnya satu sesi. Dan dalam sesi-sesi kaunseling ini apa yang kita akan bincangkan ialah isu-isu perkahwinan, apa yang berlaku dalam perkahwinan ini yang membuat mereka terdorong untuk nak apply for the divorce. Right? And then the other thing is also macam okay, kalau you dah nak divorce ni, apa persediaan you dari penjagaan anak-anak. So this can be about siapa yang nak jaga anak, nafkah anak macam mana, persekolahan anak macam mana, right? Then diorang punya medical macam mana. So all this benda-benda ni semua kita akan bincang di dalam sesi counselling ni. So dan kita harapkan ataupun kita sering galakkan mereka untuk menggunakan wadah ini ataupun ruang ini sebelum the court process starts. Right? Pasal kalau diorang tak gunakan wadah ni untuk bincang apa-apa yang dalam hati diorang ni, right? Any anger, nanti bila proses court dah start, ini hanya akan menambahkan tekanan kepada mereka. So that's the whole objective of the marital counselling program. Selalunya 3 hingga 5 sesi. Right? Pasal ada deadline juga kan, by 6 months you kena submit the documents. But there are ada juga instances whereby diorang masih terfikir-fikir nak selamatkan perkahwinan. And there's also that leeway for them to also extend the counselling program. Yep. So I hope that answer your question. Okay, memang. Boleh saya buat satu Boleh, silakan. clarification satu tadi saya mengatakan bahawa pada akhir sesi kaunseling tu kaunselor akan memberi satu sertifikat. Okay, sertifikat itu akan dikatakan dalam sertifikat itu yang pihak yang ingin meneruskan kes kepada mahkamah ada 6 bulan sahaja untuk membuat demikian. Okay, jadi kalau 6 bulan dah pass by dan dia tak teruskan kes di mahkamah syariah, tapi lepas tu dia nak lagi nak juga buka kes di mahkamah syariah, dia kena rewind tau. Dia kena apply balik semua. Isi borang pendaftaran tu, start all over again. Pasal, I mean, there are limited resources lah. Okay. Dan 6 bulan sebenarnya adalah munasabah lah untuk fikir masak-masak, nak teruskan terus. Jadi mahkamah, banyak orang mungkin kurang faham tapi kenapa lama nak 6 bulan? Sebenarnya 6 bulan tu maksimum. Kalau hari ini dapat surat, besok you nak teruskan di mahkamah, dah boleh. Okay, tapi signal yang diberi oleh mahkamah syariah juga, kita akan beri masa 6 bulan fikir juga. Because kadang-kadang pihak-pihak masih hot tau. Jadi banyak time. Seperti tadi Mumtaz mengatakan kan, yang apa ada 3 sampai 5 sesi. And the sesi ada break tau in between, ada time. It's also to tell parties, okay, think carefully. Ini amat penting kerana
ini adalah satu yang istimewa bagi mahkamah syariah, I feel. Pasal dulu, okay, sekarang ni mahkamah keluarga pun sekarang aja just recently start proses di mana sebelum you nak start proses di mahkamah keluarga, you mesti attend counselling juga. Dulu tak. Dulu di mahkamah keluarga, hari ini saya gaduh dengan suami, besok I can open up a case di mahkamah keluarga. Because you don't wait for any certificate. Tapi sekarang mahkamah keluarga pun ikut macam syariah court. You mesti apply ke MSF untuk counselling, mesti attend the counselling. Tapi kalau ada anak, kalau tak ada anak, okay, you can go ahead. Jadi kita sebenarnya adalah the leader in this, no, mahkamah syariah. Jadi the signaling important. Itu quite interesting lah. Tak pernah dengar pasal development pasal macam mana kat mahkamah keluarga pun harus mulakan dengan counselling juga kan. Jadi memang kita considered trendsetter lah. Yes. Ni perkara pra mahkamah counselling ni bukan walaupun dalam AMLA dia hanya dituliskan dari tahun 2017 sebenarnya the practice of counselling dah lama, daripada tahun 60-an 50-an dah ada. Dari dulu. Cuma hanya dari AMLA punya amendments 2017 baru sekarang masuk dalam undang-undang mesti attend pre-action punya counselling. Tapi secara praktik sudah lama. Jadi dia punya keakhirannya kita harus melalui proses ni dengan minda yang terbuka, dengan hati yang terbuka juga. Yes. Okay. Jangan pergi counselling dengan bawa satu kampung. I mean seriously, mungkin you ada pengalaman on this, right? Bawa mak lah, satu keluarga dah bawa. Jiran-jiran semua dah bawa. Tak boleh kan? Tak boleh. Okay. Jadi terima kasih dengan konteks tadi. Saya haraplah kita semua dah lagi memahami tentang berapa lama proses perceraian boleh ambil, apa langkah-langkahnya dan juga apa dokumen yang harus kita serahkan kan. Okey, tapi kalau kita nak cakap pasal setakat tahu saja memang tak lengkap. Jadi segmen yang seterusnya iaitu cabaran-cabaran bila menjalani proses dan juga beberapa tip dari panel pakar kita. Okey, yang sebelah saya ni lah. Saya nak bagikan segmen ini kepada 3 segmen kecil. Pertama sekali pasal talak dan peranan mahkamah. Kedua, dokumen yang di-file dan hal yang berkenaan. Ketiga, kita nak berbual pasal penjagaan dan kawalan iaitu yang kita lebih ketahui sebagai custody and care and control. Okey, pada masa saat ini saya nak sarankan kepada semua kalau macam tadi dah dengar banyak informasi tu macam confuse sikit lah, mengelirukan ke apa tadi cakap pasal dokumen pasal apa. Okey, affidavit apa tu. Okey, silakan hantarkan soalan di Pigeonhole. Lagi sekali tu www.pigeonhole.at. Jadi kod dia LAWCDC 2309. Okey. Jadi dengan itu saya nak tanya, Nizam, mungkin katalah salah satu permulaan yang sama bagi ramai pasangan di Singapura yang menjalani perceraian ialah talak. Pasal mungkin rumah tangga pasangan tersebut dah pun rosak atau isteri nak minta suami untuk lafazkan talak atau suami sendiri dah lafazkan talak kepada isteri. Jadi prosesnya lepas tu apa yang harus kita lakukan? Patutkah kita pergi ke mahkamah nak buat laporan ke atau nak tanya mahkamah untuk mengesahkan talak itu macam mana? Okey, mungkin saya membezakan soalan itu pasal ada 2 aspek lah. Okay. Yang pertama tadi Amira telah mengatakan bahawa satu sebab utama bagi pihak-pihak yang memulakan proses di mahkamah syariah ialah kerana talak. Ya, ia memang benar. Sebenarnya kalau tak silap saya ialah memang talak adalah sebab yang primary lah, yang paling ketara. Ini kerana suami kalau ingin memulakan kes di mahkamah syariah hanya diperlukan mengatakan sebab yang dia mahu melafazkan talak. Itu sudah mencukupi sebenarnya. Okey. Jadi tapi dari pihak isteri pula, okey,
talak adalah hanya satu dari 4 sebab lah dari Akta Seksyen 47 sampai Seksyen 49 ialah satu ialah kalau suami telah melafazkan talak, dan nombor 2 ialah cerai taklek, di mana kalau sesami telah melanggar taklek lah, perjanjian yang dia buat pada hari perkahwinan pada satu masa dahulu. Lepas tu fasaq. Dan yang keempat ialah holok lah, okey, di mana suami diberi wang lah, okey, oleh pampasan oleh isteri. Okey, jadi balik kepada talak. Okey, kalau suami sudah melafazkan talak di rumah, okey, ya, suami harus membuka kes di mahkamah syariah, kerana ia satu kewajipan dari hukum dan juga dari segi undang-undang di bawah AMLA, iaitu kalau sudah melafazkan talak mesti register talak itu. Otherwise unfair to the wife. Tidak adil pasal nanti isteri tak tahu apa dia punya status. Betul. Okey, ni apa status perkahwinan kami? Dia cakap dia dah lafaz talak, tapi dia tak buat apa-apa. Hari-hari masih balik kat rumah sama, tidur kat dalam bilik sama semua, dan the wife boleh jadi apa? Confused lah. Jadi ini adalah satu yang tidak munasabah. Okey. Then dari pihak isteri juga, kalau suami telah melafazkan talak, dia pun harus atau mesti bukan harus memfailkan kes dan untuk mengesahkan talak itu. Dan tadi Amira mengatakan suami yang telah lafazkan talak lepas tu menghilangkan diri. Itu serius. Okey, tak boleh tergantung forever, right? Jadi isteri patut buka kes di mahkamah untuk mendapatkan talak itu disahkanlah oleh mahkamah juga. Now, di mahkamah, apa mahkamah akan melakukan kalau disebutkan bahawa suami telah melafazkan talak? So, tugas atau peranan mahkamah ialah untuk check, iaitu apa perkataan yang telah digunakan oleh suami. Okey, sekarang ni yang important, sejak ada satu kes di appeal board di lembaga rayuan, ialah niat suami, iaitu pasal ada satu kes berkenaan dengan talak 3 lah. Suami telah melafazkan talak 3, lepas tu later on diorang nak rujuk balik, tapi pasal dah tak boleh, dah talak 3, tapi diorang pergi appeal board, dan appeal board cakap okey, tengok niat, apakah niat suami pada masa tu, betul tak dia ingin melafazkan talak 3. Okey, tapi semua kes ada berlainan fakta-fakta. Jadi dalam kes itu, okey, mahkamah atau lembaga rayuan mengatakan suami tidak ada niat, jadi mereka cakap itu adalah talak 1. Tapi itu kes yang sangat rumit lah. Okay, tapi biasanya di mahkamah pihak-pihak atau suami diberitahu oleh mahkamah, di sini lafazkan talak 1 sahaja. Dan at this point saya pun mesti menegaskan bahawa mahkamah sekarang banyaklah atau kerap mengeluarkan mesej di bawah, jangan, kalau boleh jangan lafazkan talak di luar mahkamah. Lafazkan talak di dalam mahkamah. Kerana mungkin ada keraguan kalau suami melafazkan talak di luar, kerana dua-dua pihak mungkin lupa sebenarnya apa yang suami mengatakan pada hari itu, pasal mungkin suami tengah hot, isteri pun tengah panas, dua-dua tengah panas. Masa dua-dua tengah meletup panas, tak dengar lah apa yang mengatakan, cuma dengar the word cerai atau talak, tapi apa konteks, apa ayat yang penuh, mungkin dua-dua dah lupa. Atau it could be conditional, iaitu jikalau kamu gitu-gitu-gitu, kamu diceraikan dengan talak. Jadi can be very confusing, no? Then mahkamah pun macam mana ni? Okey, jadi lebih baik kalau kita ikut peraturan betul-betul, iaitu prosedur. Kalau talak ingin dilafazkan, buat di dalam mahkamah mengikut arahan presiden. Pasal pada hari itu presiden akan bertanya lagi dengan suami, betul kamu setuju untuk melafazkan talak? Isteri dah minta, kamu setuju? Kalau suami cakap ya, okey, ini adalah satu skrip, ada skrip tau, ditulis, okey, ada cardboard di situ, baca je skrip itu, jadi tak ada keraguan. Okey, baca word for word. Ada Melayu, ada Inggeris. Okey, kalau nak minta translation Mandarin dengan Tamil pun boleh. Okey, boleh bisa diatur, semua boleh. Okey, jadi
dah tak ada confusion, mahkamah senang untuk mengesahkan, okey, itu adalah talak 1. Okey, dan lepas tu mahkamah akan teruskanlah kepada isu-isu lain pasal rumah, pasal anak. Okey, jadi saya inginlah memberitahu, okey, walaupun ini adalah satu perkara yang sedih dan kadang-kadang orang tengah hot, janganlah lose control. Okey, jangan dengan senangnya melafazkan talak di luar mahkamah. Tunggu dalam kes dijalankan di mahkamah dan tunggu arahan mahkamah, buat dengan cara yang betul, okey, mengikut peraturan di mahkamah. Okey, itu talak lah. Dan saya pause di sinilah, atau kamu mau saya teruskan lagi dengan yang dokumen dengan lain-lain? Tak, kita boleh berhenti dulu. Mungkin Okey. Mumtaz ada nak komen sikit pasal pernah ada pengalaman pasal klien-klien ini yang nak lafazkan talak kat luar, lepas tu mereka ada masalah macam mana nak tinggal bersama lepas tu. Okay. Mungkin. Pasal bila Cik Nizam tadi katakan pasal talak, tiba-tiba saya teringat kes kita Okey. di mana talak tu dilafazkan di luar rumah, diorang tengah gaduh. Lepas tu isterinya telefon saya. Isterinya tanya, "Ni talak sah ke tidak, Mumtaz? Saya lagi satu rumah ni dengan suami saya. Adakah saya masih perlu menjalankan tanggungjawab saya sebagai seorang isteri?" So, very sensitive dekat sana. So, apa yang kita nasihatkan ialah, okay, you kena pergi mahkamah lah. Untuk pasal mahkamah is in a better position untuk beritahu sama ada talak tu valid ke tidak. So tiba-tiba teringat kes tu. So very sensitive lah. Ya. Okay. Dan kita juga nasihatkan mereka supaya pergi ke mahkamah secepat mungkin. Pasal ada kesannya lah. Dari segi agama, statusnya tergantung dan sebagainya. So tiba-tiba teringat pasal kes tu. Ya. Ya. Pasal kalau pihak-pihak pun mau rujuk, kita tahu bahawa ada masa 3 bulan untuk rujuk. Tapi kalau you delay, then mungkin yang time rujuk pun akan jalan aja. 3 bulan pun akan miss. Okay? Jadi important lah untuk pergi ke mahkamah syariah seawal mungkin lah. Saya curiga sikit lah. Jadi ada juga situasi bila seseorang pasangan pergi ke mahkamah syariah untuk nak mengesahkan kalau talak itu sah ke tidak kan. Tapi mereka belum memfailkan atau register untuk marriage counselling program. Jadi macam mana kita harus masih harus melalui marriage counselling program dahulu, lepas tu kita kena file lagi dokumen macam mana? Kalau talak tu dah disahkan, pasal diorang dah pergi mahkamah nak tanya kat mahkamah tadi dah jatuhkan talak, jadi sah ke tak? Okay. Excellent question actually. Because ini adalah satu soalan yang mungkin ramai yang tak boleh jawab. Termasuk even peguam-peguam, pasal ini bukan satu yang kita buat regularly. Tetapi jawapannya ialah begini. Kalau talak telah dilafazkan di rumah dan dua-dua pihak khawatir kerana mereka mahu rujuk balik dalam masa 3 bulan. Tapi mereka takut kerana kalau ikut proses yang seperti saya mengatakan tadi, then kena tunggu buat appointment dengan kaunselor. Betul. And then before you know it, the 3 bulan dah habis. Okay, sebenarnya ada cara. You boleh buat permohonan kepada mahkamah syariah untuk exemption atau waiver of the pre-marital counselling. Okay. Tapi mesti buat permohonan yang formal, okay, dan mesti buat affidavit, okay, iaitu kenyataan keterangan, beri sebab-sebab kenapa kamu meminta izin oleh mahkamah syariah untuk waive, apa bahasa Melayu waive? Waive Memberi kebenaran untuk menetepikan lah yang satu proses ini, iaitu you shortcut the process. Tak payah ambil certificate of counselling, okay, terus memfailkan kes di mahkamah, tapi mahkamah tak akan dengan automatik memberikan you kebenaran. Mahkamah akan dengar kenapa, bagaimana ini telah terjadi. Dan kalau kamu boleh convince mahkamah yang kita nak buat ni, tak boleh tunggu pasal kita nak rujuk balik, atau apa-apa sebab lah yang kuat. Pasal kalau sebab kamu tak kuat, mahkamah cakap no, your case is not exceptional. Ni bukan luar biasa punya case. Ikut macam semua orang, okay, proses yang sama. Okay, jangan try to shortcut the process, because
Ini untuk yang pihak yang betul-betul nak rujuk balik sahaja. Okey. Yalah. Yalah, faham. Okey. Okey, jadi part yang kedua ni pasal dokumen filing dan yang hal yang berkaitan, okey. Okey. Jadi pasal dokumen ni kita sebagai peguam memanglah suka kalau dokumen mesti buat cantik-cantik, nak kena lengkap kan, mesti ada apa bukti-bukti semua. Jadi kalau tidak nanti dia punya hakim cakap ni apa tulis macam mana. Tapi kalau yang kawan-kawan kita semua yang apa peserta datang hari ini tak tahu apa tu affidavit, apa nak tulis kat dalam dokumen tu, macam mana nak apa presentkan dokumen tu kat hakim. Okey, jadi bolehkah Nizam jelaskan sikit apa dokumen-dokumen itu, mungkin dalam pengalaman anda apa yang kita harus menyertai kat dalam dokumen itu yang boleh membantu, apa yang macam jangan masukkan tu semua extra dia tak tolong punya. Macam mana? Okey, sebenarnya ni tahun 2023 banyak maklumat di luar lah. Kalau macam ni soalan ni ditanyakan 20-30 tahun dahulu memang rumit sekali untuk seseorang yang tiada peguam untuk menjalankan kes sendirilah di mahkamah. Tapi sekarang banyak dari lelaman syariah court itself, you boleh baca dia punya borang, okey, faham apa yang diperlukan oleh mahkamah. Tetapi memanglah kalau kamu rasa bahawa ini too much for you, okey, pergi melihat atau berjumpa dengan penasihat lah untuk bagaimana nak isi borang ini. Pasal affidavit adalah amat penting. Kenapa? Pasal affidavit tu ialah bukti tau. Dia keterangan. Dia adalah statement yang dibuat under oath lah. Dalam sumpah under oath. Okey. Jadi kerana sebelum adanya affidavit, okey, lebih daripada 30 tahun dahulu, anda akan terpaksa pada hari perbicaraan pergi ke macam kat TV kat witness stand tu dan ceritakanlah. Okey, kenapa kamu nak divorce, kenapa apa yang masalah dalam rumah tangga, dan dari pagi sampai malam, dan hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, akan ambil masa yang panjang. Okey, tetapi sekarang dengan adanya affidavit ini semua dalam tulisan, okey, dan dalam satu dokumen. Jadi kamu boleh take your time, ambil 1 bulan kat rumah sebelum start, tulis cerita banyak-banyak. Okey, lepas, tapi yang penting ialah kamu mesti tahu apa yang mahkamah mahu. Ini adalah kesilapan yang banyak orang buat lah. Mereka bukan tulis apa yang mahkamah nak dengar, tapi apa yang mereka nak ceritakan. Ini adalah, okey, bezanya gini. Kadang-kadang klien pun datang dengan berjumpa saya nak ceritakan pada malam nikah tu alamak, dia dengan kita gaduh lah. Alamak, teruk-teruk pasal mana nak pergi honeymoon. Okey. Pasal 30 tahun dahulu pun nak ceritakan. Tapi anak dah 3, 4. Apa nak gaduh, nak ungkit cerita yang lama kan? Adakah ini relevan? Tidak relevan. Okey. Jadi kamu mesti tahu apa yang relevan. Okey, kalau kamu adalah seorang isteri, right? Mesti tahu apa bukti-bukti yang kamu perlukan untuk memuaskan memastikan bahawa mahkamah akan memberikan perceraian ini, iaitu kalau permohonan kamu based on cerai taklid. Okey, apakah kejadian yang kamu nak highlight kepada mahkamah? Okey, apakah injury? Ada tak medical report? Surat doktor? Ada tak hospitalization report? Ada tak psychiatric report? Okey, ada tak witness statement? Okey, ada tak police report? Kalau ada ni semua kumpul, after that tulislah cerita based on all these documents. Okey, lebih teratur, lebih senang. Jadi mahkamah tahu, okey, kalau cerai taklid, okey, hari tu kesian, dia telah dapat kaki dia telah patah. Tangan dia tengah patah kerana dia jatuh. Then mahkamah baca, tengok, doktor pun mengesahkan yang ni semua berlaku kerana okey, mungkin ada PPO pun, diorang dah lawan di mahkamah keluarga. Hakim di sana dah dengar kes 7 hari dan itulah keputusan. Mungkin dia akan menguatkan kes diorang dan mereka akan dapat membuktikan bahawa dia patut dapat cerai taklid. Okey, itu pasal cerai. Dan pasal rumah pula. Okey, jangan ceritakan saya suka rumah ni, saya nak rumah ni, tapi apa yang kamu punya input contribution, contribusi kepada rumah tu.
taruhlah bank statement. Okey, tiap-tiap bulan berapa ratus kamu bayar. Okey, atau dokumen-dokumen financial loan dari bank. Okey, atau yang paling senang kalau gunakan CPF statement. Tak pernah saya dengar orang lawan di mahkamah bahawa CPF statement itu salah. Okay, so far tak pernah tau pasal I think CPF statement very accurate lah. On the dot pada hari tu up to the day of the hearing your CPF statement ada. Jadi ini adalah bukti yang mahkamah akan gunakan. Tapi yang mereka yang tidak menggunakan CPF mungkin ada susah sikit. Pasal saya telah bayar cash. Okey, terpaksa carilah ada tak bank statement? Ada tak bukti-bukti lain, receipt for example, pasal banyak orang gaduh pasal renovasi tau. Saya yang bayar, bukan saya yang bayar. Siapa yang bayar ni? Dua-dua bayar sebenarnya kontraktor taruh dia punya receipt atas nama suami, tapi duit dari saya. Wah, dia gaduh. Jadi tengoklah bukti, tengoklah bank akaun isteri. Pada hari tu 30,000 withdrawal. Bukan dia beli handbag. Ini dia boleh buktikan. Tengok tarikh renovasi punya receipt dengan tarikh bank withdrawal. Kan sama? Jadi mungkin hakim macam, okay, most probably ini adalah wang yang digunakan oleh isteri untuk renovasi rumah. Okay, jadi mesti ada taktik sikit lah. Okay, dan pasal anak seperti apa yang saya cakap tadi, kalau ada gambar-gambar, okay, yang kamulah yang pergi parent teacher conference, kamulah yang selalu WhatsApp dengan teacher, tapi jangan wayang lah. Pasal kadang-kadang mereka ni dalam proceeding mahkamah banyak yang jadi super dad lah. Banyak yang jadi super mom. Tapi sebelum tu semua absent. Absent mom, absent dad. Tapi masa dalam 1 tahun perjalanan proses ni Mumtaz mungkin tahulah. Semua jadi super lah. Super. Hari-hari pergi sekolah pun ada. Lepas ambil gambar kat depan sekolah, depan childcare. Semua ada. Receipt semua ada, yang dia lah yang beli susu, dia yang beli ni. Tapi kalau minta yang sebelum kes, semua tak ada. Okey. Jadi mahkamah tahulah, mahkamah dah experience lah macam mana nak cut through all this. Jadi untuk mengumpul evidence atau bukti ialah satu proses yang amat penting lah. Kalau dari segi finance, ambillah bank statement atau dokumen dari bank. Kalau kadang-kadang you minta suami muta'ah, okeylah $10, $15. Ini dianggap tinggi tau di mahkamah. Tapi itu mengikut kemampuan suami kan. Dan kamu pun mesti fikirlah, macam mana saya nak bukti yang suami saya mampu bayar $20 sehari. Kadang-kadang suami tak kasih tahu salary slip. Dengar kan Mumtaz? Banyak dengar dah 20 tahun kahwin. Suami punya gaji berapa? Tak tahu dah 20 tahun. Tapi tengok kat kapak suami drive Audi, Mercedes, Volvo. Jadi kadang-kadang buatlah dia punya connection lah macam mana dia boleh buat ni semua. Tengok dia punya pakaian. Jadi yalah, dia punya pakaian semua branded ke tak branded pun boleh. Pasal kadang-kadang sekarang banyak self-employed. Jadi diorang cakap, tengok CPF statement saya zero, tak ada CPF. Tapi macam mana dia boleh hidup macam gini? Okay, so mahkamah boleh tengok all over lah. Dan jadi kita siap lah. Dan buat homework, pergi ke HDB atau cek dari HDB dengan bank berapa net atau equity rumah tu. Pasal kadang-kadang pihak dua-dua ni diorang lawan betul all out tau. Okay, I want don't know how many percent of the house. Saya pun nak berapa ratus. Lawan tapi yang couple tau. Baru kahwin berapa tahun lah, 4-5 tahun. Tapi lepas diorang dah datang jumpa paguam, kita buat homework lah. Sebenarnya rumah you kan BTO kan? You hutang banyak tau. Sebenarnya kalau you jual dua-dua tak ada untung tau. Kenapa kamu lawan? Tak tahu kita ingat mesti lawan aja lah pasal tak nak dia menang. Tapi kalau kau lawan pun, both of you get the most berapa ribu je, 5,000, 10,000 je. Nak gunakan khidmat peguam yang beribu-ribu juga tapi lawan pasal sama amount. In the end duit semua pergi kat peguam. Okay. So I mean fikir masak-masak. Kalau long marriage, perkahwinan yang lama dan isteri adalah seorang suri rumah tangga. Yes. Itu patutlah you do a lot more homework and lawan, because kemungkinan bahawa aset tu yang tinggi adalah betul. Okay? Because mungkin by that time rumah pun dah habis bayar. Dah tak ada hutang. Tapi yang couple kadang-kadang saya amat pun
pening lah tengok. Sebenarnya tak ada, there's nothing to fight over. Kalau you buat your homework you buat kiraan there's nothing to fight over pun diorang nak fight. Yalah, jadi macam gitu. Oh, banyak sekali dia Oh, sorry, punya apa you tak got me going, memang bagus kita nak dengar pasal ni semua apa informasi yang penting, apa nak buat apa tak boleh buat. Nah, jangan buat macam gitu, nanti kita juga yang rugi kan. Jadi saya telah aktifkan satu soalan yang kita telah dapat. Soalannya, kalau tak ada lawyer, adakah proses perceraian akan jadi lagi rumit? Tadi Nizam dah banyak lagi kasih dia punya jawapan. Okey, jadi saya aktifkan soalan ni, tapi nanti dalam kita punya jawapan ni masih lagi kita boleh lebih kenali kenapa proses ini boleh jadi rumit kalau tak ada lawyer dalam situasi apa. Mungkin kalau perkahwinan itu panjang, atau mungkin ada anak-anak yang muda gitu kan. Okay, let me kalau boleh rephrase the question lah. To a very basic point. Adakah perlu untuk mengguna peguam in the first place? Okay, dan jawapan saya adalah terpulang kepada anda. Kerana kalau anda confident, right, and there are many people yang confident di luar, yes, teruskan mewakili sendiri, lebih kurang self-represent. Dan saya mengenali dari secara peribadi kawan saya ada ramai yang mereka they act on their own. Pasal dorang sanggup baca, download dari laman internet Mahkamah Syariah, dan mungkin tanya kawan yang telah go through this process. Dan dorang cakap, ini saya pun takut nak cakap pasal mungkin ada peguam yang dengar. Diorang pun takut kalau diorang menggunakan peguam, then mungkin suami pun akan menggunakan peguam. And then ada persepsi bahawa kalau dua-dua menggunakan peguam, then ni akan jadi dari satu yang mungkin boleh senang settle, mungkin susah disettle. Tapi saya pun mesti defend saya punya pihak lawyer jugalah. Kebanyakan lawyer sebenarnya bukan lawan saja. Mereka pun cuba settle. Sekarang ni banyak kita dengar ada frasa therapeutic justice. Di mana lawyer pun sekarang dah tukar mindset minda di mana lawyer akan cuba, lawyer dengan lawyer, boleh tak kita settle case ni? Tak payahlah gaduh besar-besar. So pilih pun lah. Jadi maksudnya kalau nak perlukah lawyer, itu terpulang kepada anda sendiri. Kalau kamu pun berasa bahawa terlampau beremosi, nak type dokumen pun susah. Nak type aja kamu dah marah dengan si suami atau si isteri. Then mungkin susah lah. You want to act yourself. Suruhlah peguam yang buat ni semua. Jadi each individu adalah lain lah, berlainan. As I said, there are many who are confident on acting yourself. Tapi kalau you betul don't know anything, and you tak mampu untuk membaca, tak mampu untuk membayar lawyer, cuba dulu pergi ke Legal Aid Bureau. Legal Aid Bureau di Maxwell Road, mereka akan go through a means test, tengok boleh tak you qualify untuk dibantu oleh Biro Bantuan Guaman. Itulah government punya lawyer. Kalau Biro Bantuan Guaman pun cakap reject pasal suami pasal gaji you mungkin sedikit terlebih lah, pun boleh pergi ke state courts. Di sana di mana tempat dinamakan Community Justice Center, mereka akan cubalah, ada satu skim namanya Primary Justice Program PJP. Mereka akan refer you to a lawyer yang akan memberi you satu konsultasi dan terangkan. Then you dengan lawyer tu, you come to your own agreement lah, berapa nak bayar. Kalau betul dah cuba ni semua tak boleh, then you have to decide lah whether to use the normal lawyer kat luar atau tidak. Tapi kalau kamu banyak duit, jangan pergi Biro Bantuan Guaman pasal itu adalah resources yang limited untuk orang yang betul memerlukan. Pasal ada satu kes di mana saya buat saya pun terkejut pasal masa saya dapat surat dari Biro Bantuan Guaman yang mereka mewakili seseorang itu, tapi buka dalam file dia ada 4 rumah. Ada 4 rumah, lepas tu wang CPF dia
wow, banyak. Tak tahu macam mana lah boleh termasuk dalam Biro Bantuan Guaman. Tapi in the end diorang pun withdraw dia bantuan lah. Okay lah. Jadi kita harus kasih orang lain Yes, kasih orang lain. kasih orang lain dia punya chance. Okay. Jadi ni pula nak masuk topik pasal custody dan care and control. Jadi Mumtaz nak tanya sikit lah. Boleh gabungkan sekali kalau ada komen pasal dokumen-dokumen tadi. Sama jawab soalan ni pasal custody care and control. Terutamanya kalau ada kes-kes yang anda telah mengalami tentang care and control issue, mungkin seperti anak yang rasa terbelah dan salah apabila nak bersama salah satu ibu bapa ataupun rasa sukar untuk menghabiskan masa dengan salah satu ibu bapa kerana maybe tak selesa, maybe atau dorang tak rapat lagi. Okay. So mungkin saya boleh start dulu dengan tentang dokumen-dokumen guaman So, bila mereka dapat originating summons juga mereka telah ada checklist whatever documents to prepare. So selalunya di pihak kami kita akan suruh mereka check dulu satu-satu. Baru compile lepas tu submit. Ada kalanya mereka masih mempunyai cabaran dari segi mengisi borang tu ataupun menyediakan dokumen tu. So apa yang kita selalu sarankan kepada mereka ialah you dapatkan bantuan guaman, ataupun you dapat first kali you pergi you check dulu sama ada you ada kawan ke atau keluarga yang boleh membantu. Kalau really tak ada, then you dapatkan bantuan guaman. Dan message kami kepada ibu-ibu atau bapa-bapa di sini ialah elakkan daripada menggunakan anak untuk mengisikan borang itu. Kita ada kes di mana dorang suruh anak dorang isi dan anak dorang sebenarnya lebih tahu tentang court terms daripada saya lah. So dorang boleh cakap, dorang boleh gunakan istilah affidavit, originating summons. So this kita harus elakkan lah dari melibatkan anak dalam pengisian form tersebut. Okay, kalau kita berbalik kepada isu care and control dan assess, ini selalu sensitif ataupun rumit lah. Especially kalau mereka ni tak dapat berkomunikasi secara berkesan. Okay. So mungkin ini disebabkan mereka ni masih ada rasa marah, masih ada rasa dendam, sampai kan diorang tak boleh berfikir daripada lensa keutamaan anak-anak. So kita ada kes saya ingat di mana klik saya punya kes di mana ibu dan bapa ni susah sangat nak communicate. Kalau communicate aja ada je isu. Sampai kan susah untuk mereka mendapatkan persetujuan sama ada nak hantar anak mereka ke sekolah sekular ataupun madrasah. So this the type of cases kita see. Ada pula lagi satu kes di mana nak pilih madrasah mana pun untuk anak susah. Yang ibu cakap madrasah ni lah lagi bagus. Yang ayah pun cakap madrasah ni. So in the end budak ni kena pergi 2 madrasah tau. Tiap-tiap Jumaat dia pergi masjid A. Hari Minggu dia pergi masjid B. So kita kena fikirlah kesannya terhadap anak-anak. Ini madrasah separuh masa lah, Separuh masa. bukan madrasah primary school gitulah. Pasal tu kena pergi macam temu ramah dengan correct. dua-dua ibu bapa harus ikuti temu ramah kan. So this ibu cakap madrasah ni lagi bagus. This father say madrasah ni lagi bagus. So in the end budak ni kena pergi 2 madrasah. So imagine kalau kita budak tu, how exhausting it can be for the child. Tapi pasal mereka masih dalam mood marah, dendam, diorang tak dapat fikirkan pun tentang kesannya terhadap anak. So seberapa boleh kita nak elakkan lah perkara itu daripada berlaku. Okay, kalau Mumtaz ingat lagi pasal kes-kes lain boleh kongsilah nanti. Okay, jadi kita pergi ke segmen yang seterusnya, iaitu kita punya slide yang seterusnya, menjagai kesihatan dan kesejahteraan anda serta orang-orang lain di sekeliling. Jadi part ni pula kita nak tahu macam mana nak jaga diri kita sendiri dan mereka yang di sekeliling kita apabila kita mengharungi proses ini. Jadi ni nak mulakan dulu dengan Mumtaz. Okey, jadi cara mengatasi atau apa kita panggil coping mechanism dan juga strategi-strategi jaga diri, self-care. Okey, memang sangatlah penting.
kan mengikuti PPIS As-Salam. Jadi apakah program-program yang PPIS As-Salam ada sekarang yang boleh membantu, dan pasal kaunseling selepas perceraian pun PPIS As-Salam pun ada kan? Okay, jadi kalau boleh komen lagi pasal ni. So kita kasih Cik Nizam lihat dulu Okey, sebelum saya terangkan tentang apakah program-program yang ditawarkan di pusat kami, Pak Amira. So selalunya bila kita jumpa keluarga-keluarga yang melalui proses begini kita ada akronim. Singapura ni sukakan akronim. Memang. So kita gunakan akronim CHILD, CHILD. So C ni maksudnya calming atau kita ni bila dalam masa marah, bila masa-masa bingit itu kita cuba tenangkan perasaan-perasaan negatif. H pula healthy ways. So kita carilah cara-cara yang sihat untuk kita mengendalikan perasaan negatif ni. Contohnya pergi tengok Korean drama ke, pergi bersukan ke dan sebagainya. Kerana apa? Penting kita tahu macam mana nak kendalikan emosi negatif ni. Kerana I, it stands for image. Apa-apa pun anak-anak ni tengok pada kita sebagai image mereka. Right? So parents need to think about this and parents kena present image yang positif lah terhadap kepada anak-anak mereka. That's why to the next letter L. L is learning ataupun you kena belajar lah untuk macam mana you nak perkasakan diri you, macam mana sekarang you nak jalankan peranan you sebagai seorang ibu dan seorang bapa. Right? Kerana you harus tahu yang okay, kalau you tak boleh handle sendiri, then you look at the next letter which is D, which stands for the divorce support agency like us, right? Di mana kalau you perlukan khidmat untuk sama ada diri you ataupun untuk anak-anak you, then you boleh just datang right to see us at our center, right? Dan ini juga link to the next point. Ni saya nak jual koyok sikit Silakan. tentang khidmat-khidmat yang kami tawarkan. So tadi Pak Amira katakan counselling. So counselling service ni kita jumpa ibu, kita jumpa bapa, kita jumpa anak, kita jumpa the whole family. Dan tujuan kaunseling ni ialah untuk kita bincang apa yang mereka risaukan, macam mana kita, apakah kelebihan ataupun kekuatan yang mereka dah ada, right, supaya mereka dapat gunakan dalam mengharungi cabaran ini. Right, so that is casework and counselling. Kita juga ada program program untuk anak-anak dan juga program untuk ibu bapa. So salah satu program yang kami tawarkan ialah Children in Between ataupun anak-anak di pertengahan. Tapi program ni bukan untuk anak-anak saja. So program ni ada untuk ibu bapa, ada juga untuk anak-anak. Okay. So kalau ibu bapa kita jumpa diorang dalam setting group, kita baru buat semalam sebenarnya, semalam malam so di mana kita macam bincang dengan ibu bapa keadaan di mana anak-anak ni boleh rasa tersepit bila ibu bapa bercerai. So kenal pasti situasi-situasi itu dan bagaimana mereka boleh menyokong anak-anak mereka. So that is for the parents, 2 sesi. Maaf. Kita juga ada sesi untuk anak-anak. Anak-anak lebih kepada macam mana diorang nak cope lah. Skills. Right, untuk because at the end of the day kita nak diorang resilient ataupun mempunyai daya tahan yang tinggi. Right, so that is Children in Between. Kita juga ada program Salam. Salam juga ialah program untuk anak-anak dan juga belia 10 hingga 17 tahun. Same thing tapi lebih intensif. So, kita berbual tentang perasaan, kita gunakan wadah-wadah seperti mainan, art dan sebagainya. Pasal budak-budak dengan belia ni kan, kalau duduk aja berbual, diorang tak load lah. So itu ada program Salam. Dan akhir sekali kita ada program Mawar. So far Mawar ni ialah program untuk ibu-ibu tunggal yang ada care and control of their child below 21. So all this program ni, they complement each other. Dengan harapan yang keluarga ni kirakan kita harap yang mereka tak rasa keseorangan. And at the end of the day kita nak mereka bangkit lah daripada cabaran yang mereka lalui. So, yep. Okay, jadi yang tip-tip pasal nak coping mechanism dengan self care ni memanglah penting, tapi walaupun kita tak ada, kalau kita tak ada anak-anak tapi untuk diri sendiri pun masih efektif, masih boleh digunakan sebagai satu idea macam mana kita nak memperbaiki diri dalam selama kita melalui proses perceraian ini kan. Jadi kalau yang ada anak-anak pula kita nak berbual pasal cooperative co-parenting lah, iaitu keibubapaan bersama yang berkooperasi. Pasal lepas
penceraian ni memang seperti apa Mumtaz telah lebih memberi lebih keterangan, memang sukar untuk Ya. anak-anak kan, mereka merasa terbelah, kena ikut apa kehendakan ibu Ibu dah bapa. apa-apa. Ya. Jadi bolehkah Mumtaz komen lagi pasal cooperative co-parenting, macam mana kita nak jadi ibu bapa yang lagi efektif, yang boleh membantu anak-anak kita? So kalau saya boleh tambah juga, bukan anak-anak je yang stres, mak bapak pun stres. So banyak orang yang stres, kaunselor dia pun stres, lawyer pun stres semua. Kita di PPS As-Salam ataupun tempat-tempat agensi perceraian yang lain sentiasa galakkan cooperative parenting. Okay. Kita akui lepas bila ibu bapa bercerai, the parenting kirakan gets repackaged tau. Maksudnya contohnya dua-dua dah berasingan. Satu tinggal tempat lain, satu tinggal tempat lain. Tapi kita nak tekankan di sini, walaupun you each other dah bercerai, tetapi peranan you ni sebagai ibu bapa masih berterusan. Right? So anak-anak ni masih keutamaan you. So you like it or not, dia masih bapa anak you. The other party also masih ibu anak you. Ya. So kita kadang-kadang kita kongsilah certain tips bila kalau you nak lakukan cooperative parenting ataupun whatever term you want to use it. Kadang-kadang diorang bilang saya tak boleh Mumtaz cooperative parenting. Ya, saya tak boleh tengok nama dia pun saya dah menyampah. Those sort of things. Tapi message kita di sini lah, okay, you cannot do cooperative parenting, tapi apa yang you rasa workable, yang boleh, supaya keutamaan anak-anak you tidak dibiarkan. Ya, so antara tips yang kami selalu offer ataupun bincangkan dengan keluarga-keluarga yang kami jumpa ialah, pertama sekali, even the istilah ataupun the terms you use. Right? So selalu kadang-kadang kita dengar bekas my ex, bekas isteri, bekas my bekas suami. Right? Tapi kalau you dapat tukar sikit mindset tu dan tukar kepada istilah, okay, ini adalah ibu atau ini adalah ayah anak saya. Right? So that's one of the tips. Dan harapannya ialah dia nak framekan otak you lah. Okay? So you are still the mother, you are still the father of the child. So that's one of the istilah. I think the other tip yang kita selalu berikan kepada mereka ialah anak-anak ni masih perlukan jaminan ataupun assurance especially bila ibu bapa bercerai. Right? So kadang-kadang diorang macam risau, dapat jumpa mak tak? Dapat jumpa bapa tak? Right? So amat penting bagi kedua-dua ibu dan bapa ni untuk beri jaminan yang, hey, bila you perlukan ibu, you just jumpa your ibu. Bila you perlukan your ayah, you just jumpa your ayah. Right? The other tip is seberapa boleh elakkan pergaduhan di hadapan anak-anak. Ya, so saya teringat kes saya di mana bapa tu ambil anak tu for assess. Lepas tu dia hantar budak tu lambat. Kecoh satu rumah. So bila dia hantar anak tu balik rumah, Itu lambat sikit ke banyak? lambat sikit. Lambat sikit je dah kecoh. So diorang gaduh, anak tu perasan, neighbor semua dah sibuk apa ni. Polis pun call in. Ya, so kena fikirlah. Sekarang TikTok pun keluar. TikTok. Ya. Jadi memang memalukan lah Ya. untuk anak itu. Ya. Tapi kita akulah in reality kadang-kadang macam senang je untuk saya cakap. Betul. Right? Senang aja untuk apa-apa cakap cooperative parenting. Tapi yang lalui is them. Right? Okay. So kita juga akul bahawa it's difficult. Susah untuk capai this ideal state of cooperative parenting. Right? Tetapi sentiasa ingatkan diri anda yang, okay, at the end of the day, keutamaan anak-anak masih your priority. Masih you punya tanggungjawab. So apa yang you lakukan ni, ada tak kesannya terhadap anak-anak? So that is the frame. Okay. Itu adalah mindset yang you perlu ambil dalam you terus menjalankan peranan you sebagai seorang ibu atau ayah walaupun sudah bercerai. Kalau kita nak consider kalau pasangan tu mereka memang menegaskan prinsip cooperative co-parenting, tapi memang sukar untuk mereka
menjalankan Mm-mm. caranya kan. Jadi diorang nak gunakan mungkin kaunselor atau peguam untuk menjadi orang yang di dalam mereka in between gitu, macam medium mungkin. Adakah macam platform untuk mendapat pertolongan sebegini atau kita masih tak ada dalam komuniti kita hari ini? Cik, soalan jawab. Encik Nizam nak jawab dulu? Ada tengah berfikir panjang tu. Okay. Tapi sebelum Amira saya menjawab that last Nak question, komen because di pasal yang Mahkamah Keluarga now there is something called a parenting coordinator, a parent coordinator. okay. Di Mahkamah Syariah kalau ada mungkin problems masalah during access, boleh dihantarkan refer to kepada agensi yang ada dia punya facilities, di mana the handing over, the takeover can be done at the access center. Okay. Then especially where there's safety issues, then there is a neutral third party yang akan tell the wife, madam, you tunggu di luar bilik, you jangan masuk dulu, biar just the suami dengan anak dalam bilik itu. Jadi the role of that neutral person is very important. Okay, pasal dua-dua pihak, isteri mengatakan, tapi saya tak nak budak tu hanya dengan bapanya, pasal mesti bapanya bully dia. Tapi the neutral person, no, you leave it to me, I will take care. Okay, so there are arrangements di mana ada a third party lah. Then I think I can't remember the agencies now, but there ada a few lah yang main peranan begini. Tetapi I want to, if I can go back to what atau add on to what Mumtaz mengatakan tadi, because there are some concepts very important, iaitu the word co-parenting has been used just now banyak kali between Amira dengan Mumtaz. It is very important, and that is why Mahkamah also send out the same message. Okay, that you, the two of you, will always remain the parents. You are no more the husband, you are dah tak wife anymore, dah suami, dah tak isteri lagi, tapi kamu tetap ibu bapa seumur hidup. Okay, dan and because of it, Muslim mengatakan that's why istilah is important. Instead of using the word ex, okay, that is my ex-husband, that is my ex-wife, you say, oh, itu bapa anak saya, itu ibu anak saya. Now, dari angle mahkamah hantar signal dari segi order, yang dibuat oleh mahkamah, iaitu the most common order sekarang ialah a joint custody order. Dulu masa kita menggunakan the word custody, that means we give everything only to one person, and biasanya dulu only kepada pihak ibu lah custody, and then husband only dapat jumpa masa once a week gitu-gitu. Tapi sekarang the default ialah, the norm ialah joint custody. Okay, hanya kalau adalah insiden yang serius di mana ada child abuse, husband dalam DRC 10 tahun gitu, dan mungkin baru sole custody diberi. Tetapi dalam situasi yang normal ialah joint custody. Kenapa important? Kerana istilah itu ialah dua-dua kamu ada tanggungjawab, responsibility. Okay, jadi and then mahkamah akan even go further. Okay, dalam joint custody ada 3 perkara yang kamu tak boleh buat keputusan tanpa persetujuan the other side, iaitu education budak tu. Mana nak meletakkan, let's say budak tu dah habis PSLE, which secondary school, tak boleh diam-diam sembunyikan rahsia dari suami. Mesti bilang, okay, the boy is going to go to X school, Y school. Okay, now then health. Kalau budak tu masuk hospital, jangan diam, jangan tak beritahu suami. Okay, beritahu bekas suami bahawa anak dalam hospital. Dan sorry but kalaulah isteri pun dalam koma, for example, dia tak boleh buat keputusan budak tu nak dapat rawatan atau tidak. Tapi hospital perlukan consent. Okay, hospital akan tengok court order dan ada joint custody. Maknanya suami dia atau bapa budak tu boleh dari segi undang-undang memberi consent untuk budak tu dirawat untuk surgery, immediate surgery, for example. The other one, of course, maybe not so relevant to our community lah, religion lah. Because di mahkamah keluarga mungkin ada mixed marriages banyak. Jadi that religion tak boleh tukar
religion budak itu tanpa persetujuan dua-dua pihak. Okay, kecuali budak tu dah jadi dewasa lah, dan tu keputusan dia sendiri. Jadi itu messaging is important. The other one yang Ustaz mengatakan juga ialah to avoid suruh budak tu memilih lah. Okay, ini memang sensitif. Kerana kita semua tahu di mahkamah syariah, kalau dua-dua pihak ingin menjaga budak itu dan budak tu telah mumayyiz, dah lebih daripada 7 tahun, dah boleh berfikir, budak tu akan diinterview tau. And ni adalah satu proses yang amat sensitif. Pasal budak tu akan ditanya nak ikut bapa atau nak ikut mak. Now dulu prosesnya straightforward tau. Nak ikut bapa, nak ikut mak. Ikut bapa, okey. Nak ikut bapa, betul? Okey dah, go to bapa. Sekarang dah lain. Proses di mahkamah pun telah di-enhance lah, di-upgrade. Sekarang ada full-time counselor, iaitu satu yang child expert. Dia akan duduk di dalam interview ini. Dan dia akan tanya soalan dengan cara yang expert dia. Okey, nanti boy-boy lepas ni, lepas sekolah siapa yang jaga, bila yang keluar dengan bapa. Jadi, diorang hakim dengan yang expert ni boleh dapat tahu tak, okey, what is the real situation. Jadi, betul tak kalau budak ni mengatakan saya ingin ikut bapa, ini dia kena paksa atau satu keinginan yang ikhlas. And that's very important. Okay, the other one also dari angle pressure ibu bapa, jangan transfer kepada anak. Ini adalah satu perkara untuk dewasa. Between husband and wife. Jangan put all your bad mouth your husband to your wife and then vice versa. Ada satu case, and ini adalah perkara yang real real life incident. I did a case lebih daripada 10 tahun dahulu. Di mana pasangan ni, husband and wife, mereka dua-dua mahu hak penjagaan anak. Budak tu baru 7 tahun. Jadi baru reach the point yang dia boleh di-interview. Okay. Jadi pada hari interview, okay, budak itu telah pergi interview dan dia telah memilih bapa. Teka apa yang berjadi lepas tu? Tak tahu Pada lah. malam tu juga. Apa? Isteri terjun. Okay. Now, ini I can never forget this because okay, whatever she did, right? But can you imagine apakah impact on the child? Jadi for the rest of his life, budak yang 7 tahun tu yang telah pergi kepada mahkamah syariah pada hari tu dan mengatakan saya pilih bapa, right? Sekarang dia akan menjalankan seluruh hidupnya, right? Dengan what is guilty? Rasa bersalah. Rasa bersalah bahawa kerana dia telah memilih bapa, isterinya terjun. Okay, and that case impacted me also. I was very troubled for a very long time after that case. Okay, and I told the father, please, I am not an expert. I'm just a lawyer. Please go and look for all the counselor yang expert in trauma, in child punya development, okay, and make sure that your child is taken care of, because this is going to be very deep impact maybe for the rest of his life. Okay, and ni adalah cerita benar. Okay, memang serius sekali topik ni. Serius. Jadi kita nak lihat soalan-soalan yang telah dihantarkan oleh peserta-peserta kami. Jadi sebagai peringatan masih sempatlah nak hantar. Kalau ada soalan kita boleh aktifkan di skrin, lepas tu kita boleh jawab. Okey, jadi kita ada beberapa soalan dalam masa 10-15 minit kita masih boleh jawab. Okey, jadi yang pertama sekali soalannya kreatif jugalah ni. Lepas talak, pasangan register kat civil law. Tu agaknya register ke ROM lah, bukan ROMM. Jadi boleh ke tak? Okay, sebenarnya bolehlah. Let me say, kamu boleh cuba jadi kreatif, tapi jawapannya tidak boleh. Pasal dari segi undang-undang, kalau pasangan itu dua-dua adalah Muslim, ROM tidak dibenarkan untuk mendaftarkan apa saja perkahwinan antara dua-dua Muslim. Okey, mesti pergi pada ROMM. Dan jangan bohong pasal you mesti isi borang, right? You mesti declare your religion. Kalau you mengatakan Islam dengan Islam, automatic kamu dihalau oleh ROM.
tak boleh kahwin civil, mesti pergi RMM. Jadi saya tahu ada orang mungkin then saya nak borak saya taruh saya Muslim satu non-Muslim. Kalau ditangkap, okay lah, you answer for yourself lah. Oh, serius Pergilah tu. hello Kak Changi punya chalet. Takutnya. Ah, Chalet Okey. Yang seterusnya. Pasal dah cakap pasal chalet ni, jadi soalan dia ni lah. Saya nak ambil aktifkan. Okey, bagaimana jika suami dipenjarakan? Bolehkah saya memulakan proses perceraian? Okay, jawapannya boleh. Kerana memang service of document adalah satu proses yang mesti dilakukan, tetapi ada beberapa cara untuk melakukan service document inilah. Okey, jadi kalau suami di dalam chalet kat Changi, boleh meminta approval atau permission dari mahkamah untuk cara-cara lain, atau sebenarnya kalau ada lawyer akan pergi kepada prison, dia kasih hadiah lah kepada suaminya. Setahu saya Mahkamah Syariah pun boleh bantu kan? Ya. Dia ada staff nak hantar dokumen tu. I'm not so sure about that now lah, the resources. Tapi kadang-kadang kalau ada pihak suami isteri ada lawyer sendiri, biasanya lawyer akan turun. Itu lagi mudah lah. And then after that kasihlah hadiah. Okey, jadi boleh. Okey, jadi seterusnya yang ini pasal status. Okey, saya aktifkan dulu. Okey, wajar atau tidak jika pasangan sudah bercerai tetapi masih tinggal bersama dalam satu rumah kerana anak mereka? Ini macam mana ni? Adakah ia boleh membangkitkan kerumitan? Okey, ini dari segi hukum, lepas tu segi emosi sama yang lain-lain lah. Okey, Nizam dulu lah. Okey, sebenarnya saya memahamilah dari mana soalan ni datang pasal mungkin did she say pasal status apa? Mereka sudah bercerai tetapi masih tinggal bersama. Okey, kita anggaplah dia memang dah habis cerai dia, proses dah habis, bukan talak je. Ya, saya faham. Pasal kerana Singapura adalah satu negara yang unik lah, di mana harga perumahan bukan murah. Dan banyak kita dengar cerita di mana mereka sudah telah cerai tetapi neither pihak, biar lelaki atau yang wanita cakap yang mereka mampu untuk cari tempat yang lain. Dan biasanya lah everybody just close one eye lah. Pasal even HDB tak akan halau dorang immediately, even though dari segi order mungkin ni semua mesti dihabiskan dalam masa 6 bulan atau 9 bulan. Tapi we recognize, or everybody recognize the fact that memang nak rental sekarang je dah beribu-ribu, mungkin lebih daripada gaji seseorang itu. Bukan semua orang yang ada kemampuan ni. Jadi ini adalah satu isu yang praktikal lah. Pasal dari lagi kalau jawab dari segi legal, memang yes, patut jangan hidup dalam satu rumah. Tetapi dari segi praktik ada banyaklah dia punya problem ni. Kalau dua-dua pihak dapat jual rumah tu dalam masa 3 bulan, 6 bulan dan dua-dua dapat menggunakan hasil penjualan rumah pertama itu untuk membayar deposit untuk rumah lain, okey, bagus. Tapi reality di Singapura saya faham not every case lah dorang mampu. Kadang-kadang kesian lah dengan but it's the truth lah. You must have come across, right? So saya setuju dengan apa yang Cik Nizam katakan tadi. Lebih kepada dari segi praktikal. Kadang diorang kena masih tinggal satu rumah pasal rumah tu mungkin dalam proses perjualan, belum ada orang nak beli rumah tu. That's one. And the other thing is diorang mungkin belum dapat rumah baru, mungkin income diorang affected ataupun it's just the housing market out there. Tapi kesan sosialnya apa yang dapat saya fikirkan ialah sekarang dua-dua dah bercerai satu rumah. Apakah kesannya terhadap anak-anak dari segi mungkin diorang tahu yang ibu bapa diorang masih dalam konflik. So contohnya kalau satu rumah, kalau diorang nak berbual dengan ayah contohnya, ataupun just macam bermesra dengan ayah, adakah perbuatan itu akan melukakan hati si ibu contohnya. Right? Dan kalau diorang nak berbual dengan ibu pula ataupun bermesra dengan ibu, apa pula kesannya terhadap ayah. Right? So that is one.
I think lagi satu yang apa yang saya dapat fikirkan ialah juga ibu bapa perlu juga untuk sediakan anak-anak ni. Pasal rumah tu at the end of the day kena jual. Ataupun di return balik kepada HDB maksudnya. Tetapi okay, so sekarang ni dah biasa semua satu rumah mungkin dapat jumpa satu sama lain. Lebih kepada anak dengan ibu bapa lah. Pasal selalunya diorang kalau satu rumah ni diorang tak nak bertemu muka pun. Ya, Tension lah. tension lah. Kekok Siapa nak, jugalah. tapi siapa nak pakai dapur tu, siapa nak pergi toilet tu? Kekok dapat dan kekok juga bagi ni dua pihak. So diorang as much as possible diorang elak daripada bertemu muka. Tapi apa yang saya maksudkan di sini ialah okay, you sekarang masih satu rumah kan. Tapi kalau you dah ibu dengan ayah tu dah dua rumah berbeza, dan macam mana apakah preparation ataupun persediaan yang you harus lakukan dengan anak-anak you untuk menghadapi transisi yang ini. Right? Because it's another transition for them. Sekarang you tak boleh jumpa ibu dengan ayah hari-hari. Right? Kalau jumpa ayah mungkin satu masa tertentu. Ibu pula pada satu masa tertentu. So a lot of preparation also for the kids. Yep. Okay. Kita ada soalan yang terakhir. Masih ada sempat masa untuk jawab soalan ni. Jadi soalan ni pasal custody. Okay. Perlukah bekas isteri apply custody untuk jaga anaknya sekiranya bekas suami dalam DRC. DRC tu Drug Rehabilitation Center. Emak bekas suami perlukah masuk campur? Ni agaknya dia punya anak tu tinggal bersama bapa. Lepas tu bapa tu kat dalam DRC. Jadi kat rumah bapa tu ada mak dia lah. Jadi macam mana untuk bekas isteri tu? Ibu tu. Okay. Again saya akan jawab ni dari angle undang-undang lah. Pasal kes macam gini sebenarnya ada di mahkamah dan I think in future will have lah, because reality di Singapura memang ada banyak budak-budak yang tinggal dengan grandparents. Ini again satu yang unik di Singapura lah. Mungkin pasal Singapura kecil Jadi di dalam satu kes berapa tahun dahulu amat sedih lah di mana kalau let me put it, bapaknya masuklah dalam DLC, right? Okay, dan datuk dan nenek budak itu ingin mendapatkan hak penjagaan budak itu, dan mereka membuat permohonan di Mahkamah Syariah. Sebenarnya sekarang status ini ialah Mahkamah Syariah tidak boleh dengar kes itu kerana kuasa Mahkamah Syariah hanya kepada the parties, iaitu si suami dan si isteri. Mahkamah Syariah tidak boleh mengeluarkan order, right, kepada pihak lain. Adalah dalam kes tu mengatakan mungkin pihak nenek dengan datuk kena cari jalan lain, iaitu mungkin pergi ke civil court lah. Tapi Mahkamah Syariah tak boleh dengar kes itu. Tetapi dalam kes lembaga rayuan tu juga, lembaga rayuan telah memberi nasihat kepada semua pihak, kalau boleh jangan gaduh. Okey, ikut apa kepentingan budak itu. Kalau memang budak itu telah dibesarkan oleh nenek dengan atuk dan lebih bermesra dengan nenek dengan atuk, dan apa salahnya dua-dua pihak cooperate lah. So mungkin jangan bilang si satu pihak tu jangan ambil keluar budak tu gitu saja. Pasal the child also need transition process, right? Mungkin start dulu, okay, mungkin 1 minggu di rumah datuk, 1 minggu di rumah mak, and then tengok selesa tak budak itu. Dan jangan automatic overnight nak ambil lepas tu bilang datuk dengan nenek, kamu tak ada hak. Itu not fair to the child also. Okay, jadi tapi Mahkamah Syariah sekarang inilah ini tidak boleh buat apa-apa kalau datuk dengan nenek itu ingin ambil order yang mengatakan mereka ada hak untuk menjaga budak-budak itu. Okay. But the transition part is very important lah.
Okey. Jadi kita ada berapa minit sampai akhirnya webinar ini. Jadi saya nak jemput Mumtaz dan Nizam untuk berikan komen terakhir lah dalam masa 30 saat gitu boleh tak? 30 saat so 15 saat each lah. Tak 30 lah Okay. silakan. So apa yang saya nak katakan di sini sebagai message last ialah pertama sekali kita harus akul kita harus acknowledge yang proses perceraian ni amat panjang dan amat merumitkan dan ia melibatkan banyak pihak tau, ibu bapa, anak-anak, datuk nenek dan pakcik makcik banyak satu kampung dan kedua, kerana proses ini amat rumit, ia juga banyak mendatangkan kesan dari segi emosi, fizikal, mental kepada semua pihak. So pentingnya untuk kita dapatkan sokongan. Kalau kita percaya dengan keluarga, ada anggota keluarga yang kita percayai dan go ahead dapatkan sokongan dari mereka. Ataupun dapatkan sokongan daripada agensi-agensi yang sedia ada. Supaya sedikit sebanyak ini dapat mengurangkan beban dan juga meringankan sikit perjalanan mereka. Okey, Nizam. Wow, tu lebih daripada 30 saat tapi jadi saya tak memang akan kurangkan sikit. Tapi saya setuju dengan apa saja yang Mumtaz mengatakan. Saya jadi short one saya inginlah mengingatkan bahawa anggapan kepada Mahkamah Syariah mungkin harus berubah. Jangan menganggap mahkamah sebagai satu arena pergaduhan, sebagai satu arena di mana kamu ada peluang untuk keluarkanlah semua cerita-cerita yang tidak manis, berapa buruk pasangan kamu yang telah mengahwininya. Okey, tapi fokus on penyelesaian. Bagaimana kita boleh settle differences between the two of us demi anak, atau demi anda sendiri. Dah banyak saya tengok dah 30 tahun lah saya buat kes macam cerai di mana pada hari pertama mereka datang berjumpa saya muka stres. Betul stres. Saya pun tengok alamak, kesian betul lah. Tetapi dan dalam perjalanan stres. Tapi lepas berapa bulan lepas kes tu dah senyum sikit, dah berubah kerana saya tak kenal pun mereka. You can see the difference. Dan saya selalu tanya diorang, kenapa macam gini? Dan cakap pasal sebenarnya macam dah ringan. Pasal dah tak ada perlawanan. Then I said, kalau you can think back, right? How would you have done the case, right? So, kalau dari mula saya proceed on how to settle, right? Instead of how to fight. Okay, that maybe I would have come to this stage, right? Yang the light stage, right? Very much earlier, lebih awal. Enlightenment lah. Okey. Okey. Terima kasih kerana memberikan komen-komen yang sangat ikhlas dan very straightforward lah. Jadi kita harus tamatkan segmen soal jawab kita malam ini dan ada pitch sikit. Rabu minggu hadapan kita akan mengadakan sesi webinar bertajuk Dealing with or Encountering Family Violence secara Zoom. Wow, heavy sekali topik ni. Tapi dalam sesi ni panelis-panelis akan menyelidiki ke dalam punca-punca akar, dinamik dan impak keganasan dalam keluarga. Mereka juga akan berunding tentang cara dan teknik berkomunikasi dengan lebih efektif, strategi untuk menyelesaikan konflik dan pertolongan yang ada untuk memberhentikan kitaran keganasan. Jadi ini dan banyak lagi webinar masih akan diadakan sepanjang bulan ini. Anda boleh scan QR code atau lawati laman web go.gov.sg/LAW-CDC 2023 untuk mendaftari. Okey, di hujung webinar ini ada borang maklum balas yang akan diterakan untuk diisikan oleh anda. Kita amatlah berterima kasih untuk menerima semua komen-komen yang boleh dirujuk untuk membaiki lagi webinar-webinar kami akan datang. Ini sebenarnya adalah pertama kali kita buat webinar ini dalam bahasa Melayu tau. Jadi kalau selepas ini anda masih perlukan lagi pertolongan dan nasihat tentang isu-isu anda yang berkaitan dengan undang-undang, anda boleh menulis email kepada help@probono.sg. Itu help@probonos.sg. Okey, dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada
Nizam dan Mumtaz kerana sudi memberi banyak perkongsian hari ini. Terima kasih, dan dari Sama-sama. pihak Pro Bono SG kami juga nak berterima kasih dengan semua peserta iaitu anda kerana menghabiskan malam ini dengan kami, dan haraplah sesi ini dapat memanfaatkan anda. Jadi terima kasih dan selamat malam.